والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقرب وصابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dengan izinnya kita ni sudah masuk daripada bab ketiga daripada rukun-rukun agama. Bab ketiga rukun agama. Bab rukun agama yang pertama adalah rukun Islam. Rukun agama yang kedua adalah rukun iman. Rukun agama yang ketiga adalah rukun ihsan. Seperti hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seperti mana Allah melihat arahmu, seperti mana engkau melihat Allah. Sembahlah Allah seperti mana engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak mampu untuk melihat Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat ke atasmu. Fa innahu yaraka. Ini adalah rukun yang ketiga daripada rukun agama, yaitu ihsan. Yang ulama membagi nama yaitu ilmu tasawuf, ilmu penyucian hati, tazkiyatun nafs. Dan dalam ilmu tasawuf ini tujuannya adalah indah lain indah bukan kecuali untuk membersihkan hati kita ni. Dan dalam kitab ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, yang pada awalnya beliau telah mengkedepankan dulu apa yang patut untuk kita ni hilangkan daripada hati kita ni, yang dalam bahasa Arabnya istilahnya adalah takhalli, menghilangkan, mengkosongkan hati kita ni daripada sifat mazmumah. At-takhalli minas sifatil mazmumah. Dan selepas kita ni kosongkan daripada sifat mazmumah, kita ni hiasi lagi hati kita ni dengan sifat-sifat mahmudah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Kita ni bayangkan kalau kita ni membersihkan sesuatu tempat, satu tempat macam padang, dan padang itu penuh dengan samak, rumput panjang, pokok tinggi, indah bertabang. Macam mana kita ni akan melapangkan? Kita ni mesin rumput, ratakan rumputnya tu, bersihkan. Kita ni bersihkan, kita ni bakarkan. Kita ni bakar rumput itu. Dan pokok yang berduri itu kita ni tabang-tabang dengan pisau. Semua penyucian ini, semua pembersihan ini ada alatnya. Macam kalau kita ni membersihkan rumput, mesti pakai pengair. Indah kan kita ni memotong pokok ni pakai pengair tu pulang. Indah mengasih tu. Semua ni ada cara-caranya. Sebab atutah kita ni mesti mengenal
apa dia dulu sifat-sifat ani. Macam mana juga dengan hati kita ni mengetahui macam mana sifat-sifat ani, macam mana membersihkannya. Dan lepas kosong, lepas lapang, baru tah kita ni hiasi lagi. Kan tanah lapang itu kan disimpan kerusi kah di sana, kan dibuat camp kah di sana, mana saja. Kan dibagi cucul kah, lampu yang berhias, dihiasi supaya menjadi lawa. Macam mana juga dengan hati kita ni. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kamu punya rupa, tidak memandang kamu punya jasad, tubuh badan kamu, handsome kah kamu, lawa kah kamu, tagap kah kamu, lamah kah kamu, kuat kah kamu. Allah tidak akan memandang jasad kamu, tidak memandang rupa kamu. Akan tetapi Allah memandang hati kamu. Ini adalah tempat nazarah. Hati kita ni adalah tempat nazarah. Nazarah ni adalah pandangan, tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala arah diri kita ni. Maka Allah akan memandang kita ni punya hati dan amal perbuatan kita ni macam mana. Maka kata pengarang kitab, wa hifzul qalbi minal ma'asi, bahagian menjaga hati daripada maksiat. Wa hifzul qalbi minal ma'asi, dan menjaga hati kita ni daripada maksiat. Sama ada maksiat besar ataupun kecil, kita ni mesti mengetahui, kita ni mesti lindungi, kita ni mesti menjaga hati kita ni atau daripada maksiat besar, sama ada ia besar ataupun kecil. Wajibun, kata pengarang kitab, penjagaan hati ani daripada maksiat ani adalah wajib ke atas setiap orang-orang yang bergelar Islam. Orang yang bergelar Muslim ini wajib untuk menjaga hatinya daripada maksiat. Wa kadza hifzul a'da'is sab'ah. Macam itu juga dengan menjaga kita ni punya anggota tujuh anggota yang akan disebutkan pada akhir-akhir nanti. Ada 7 anggota yang mesti kita ni jaga. Sebabkan kalau kita ni tidak menjaga, nanti akan menjadi hujjah di akhirat nanti. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan pada hari Allah akan melihatkan, menyaksikan ke atas kamu, ke atas mereka, lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, dengan apa yang telah mereka lakukan. Semua ini adalah akan menjadi saksi di akhirat nanti. Suatu mesti kita ni jaga. Kita ni nak mau menjadi tangan kita ni, nanti lidah kita ni, mulut kita ni akan ditutup. Yang akan bercakap kaki kita ni, tangan kita ni. Kita ni punya lidah akan bercakap. Semuanya akan menjadi saksi. Dan menjaga anggota tujuh anggota ini adalah fardu ain ala kulli muslim, iaitu adalah satu kefarduan ke atas setiap orang Muslim. Tidak ada yang terkecuali, semua mesti menjaga. Sama ada orang yang berjawatan tinggi, orang-orang kuli, sama ada orang basarkah,
orang yang nada apakah, orang miskin, orang kaya kah, orang fakir kah, semua ni mesti kita ni jaga. Dan dalam penjagaan hati kita ni, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni mesti berjihad, bersungguh-sungguh, mujahadah. Yang dalam bahasa Arabnya mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh untuk melawan kita ni punya hawa nafsu, nafsu kita ni tu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadamtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kamu telah mendahului jihad yang kecil dan berpindah kepada jihad yang besar. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jihad yang paling besar itu? Sedangkan pada masa itu para sahabat berperang sudah bermati-matian sampai ada yang mati apa. Dorang pikiran ini adalah jihad yang paling besar. Kan tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada jihad yang paling besar. Dan para sahabat bertanya, "Wamal jihadul akbar?" Yaitu adalah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadun nafs. Berjihad untuk melawan nafsu. Sebab nafsu ini adalah yang paling dekat arah diri kita ni, yang sentiasa membisik-bisikkan. Sebab itu ada namanya nafsul ammaratu bisu. Nafsu ini sentiasa menyuruh kepada keburukan, mengarah kepada keburukan. Maka macam mana kita ni akan menjaga? Yang pertama kalinya kita ni mesti mengetahui apa dia sifat-sifat yang buruk ni di dalam hati kita ni. Kita ni mesti kenal macam mana sifat yang buruk ni dalam hati kita ni. Maka pengarang kitab mengatakan famin ma'asil qalbi, dan di antara maksiat-maksiat hati yang pertama adalah asyakku fillah. Asyakku fillah, merasakan di dalam hatinya tu ada syak ataupun was-was dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sama ada kita ni sadarkah ataupun indah sadarkah? Kadang kita ni indah tahu kita ni ada syak dalam hati kita ni. Maka mudah-mudahan Allah menjauhi rasa syak kepada Allah ni. Ini yang pertama yang disebut oleh pengarang kitab, sebab ini adalah perkara yang paling bahaya dan boleh membawa kita ni kepada kekufuran, keluar daripada Islam. Wa iyadzubillah min zalik. Asyakku fi wujudihi, dan bersyak, kita ni syak tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada mula-mula, pada awal-awal bab dalam kajian kitab Risalah Jami'ah, di dalam bab akidah kita ni, tadi sudah sebutkan ada hadis yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud nanti kamu akan berfikir tentang ciptaan Allah, tentang kebesaran Allah, dan itu adalah ibadah. Kan merenungkan tentang kebesaran Allah, tentang nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah arah kita ni, kita ni fikirkan dan kita ni akan menambahkan kesyukuran. Merenungkan arah ciptaan Allah, dan kita ni timbulkan arah hati kita ni untuk memuji Allah. Maha suci Engkau telah menjadikan langit dan bumi. Akan menambahkan kita ni punya iman. Akan tetapi nanti ada bisikan syaitan nanti arah diri kita ni,
Yang menciptakan bumi dan langit ini adalah Allah. Dan nanti ada bisikannya lagi. Dan siapa yang menciptakan Allah? Ini yang bahaya. Sebab itu kalau kita ni indah belajar, indah kita ni akan mengetahui, kita ni akan fikir siapa yang menciptakan Allah. Maka kalau ada sudah di dalam hati, di dalam pikiran kita ni timbul perasaan itu, maka kita ni harus tutup, beristighfar banyak kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tutup sampai sana sahaja, jangan lagi pikir panjang. Sebab Allah adalah Khaliq. Allah ini adalah Maha Pencipta. Dan kita ni adalah makhluk. Dan Allah itu adalah Rabbul Alamin, pemilik sekian seluruh alam. Rabbul Alamin. Dan alam ini apa? Alam ini adalah kullu ma siwallah. Alam ini adalah semuanya kecuali Allah. Artinya segala makhluk ini adalah alam. Bukan saja planet ini alam, akan tetapi kita ni pun termasuk alam. Dan Allah yang memiliki kita ni semuanya. Semuanya ini adalah milik Allah. Maka ini adalah menimbulkan rasa syak dalam hati kita ni. Kata ahli hikmah, orang yang bijaksana, katanya apa dalam bahasa Arab? Kullu ma yukhatir bibalak Allah bi khilafi dhalik. Kullu ma yukhatir bibalika Allah bi khilafi dhalika. Semua yang kita ni fikirkan, semua yang kita ni rasakan di dalam hati kita ni tentang Allah, tentang kekurangan Allah, jadinya Allah lawanan daripada itu. Allah yang maha besar. Kena tanamkan hati kita ni, nada yang paling besar kecuali Allah. Dan ada lagi rasa syak kepada Allah ni halus rasanya, yang pada masa ini yang kita ni ketahui, kita ni sudah mengetahui pada masa ini semua harga makin naik. Ayam makin naik, nasi katuk jadi yang awalnya RM1, masa ini berapa? RM1.50. Kalau beli 2, RM3. Kalau dulu RM3 ini boleh membeli 3 banyak. Risau. Harga minyak makin naik. Risau kan? Jadinya kalau orang yang beriman, yang ada imannya di dalam hati, yang beri rezeki ini Allah. Allah yang akan bagi rezeki arah kita ni. Allah, sebab Allah tu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maka jangan bagi peluang arah syaitan untuk membisikkan arah diri kita ni. Balikkan ni semua perkara ni kepada Allah. Allah yang maha berkuasa. Bukan kerana usaha kita ni dapat duit, bukan disebabkan kita ni kuat, kita ni ada tenaga, indah sakit-sakit, kita ni beroleh duit. Ingat, jangan lupa Allah yang membagi kita ni kekuatan. Kalau Allah indah membagi kekuatan, apa yang kita ni mampu, apa yang ada arah diri kita ni. Maka ini maksiat yang pertama, maksiat hati yang pertama. Maksiat hati yang kedua adalah al-amnu min makrillah.
Al-amnu min makrillah. Ia berasa aman dengan makra Allah. Artinya apa di sini? Ia berasa aman untuk membuat maksiat. Dia takutkan murka Allah. Merasa selesa dengan apa yang telah ia buat. Biasa sudah dengan maksiat ia buat. Disebabkan apa? Ia mengetahui Allah ini adalah astagfirullahalazim. Allah ini maha rahmatnya tinggi, luas, pengampunnya tinggi, luas. Maka ia tidak akan ingau. Contohnya, kawannya ini membawa sembahyang. Lakas tah kita ni sembahyang. Sekarang saya ku sembahyang esok-esok tah. Allah ni maha pengampun juga. Ini yang kita ni takutkan ni. Memang Allah maha pengampun. Akan tetapi ini akan kita ni membuat maksiat. Sebab itu tah lawannya ni, untuk melawan sifat ni, untuk merasa kita ni aman untuk membuat maksiat ni, kita ni mesti ada perasaan takut, yaitu khauf. Kalau kita ni takut akan azab Allah, maka selesa kita ni membuat maksiat. Setiap hari macam biasa sudah, sembahyang ia tinggal, puasa nanti-nanti saja yang akan mengqadha katanya. Berasa aman, indahkan takut kepada Allah. Sebab itu di dalam hati kita ni dan untuk menuju redha Allah Subhanahu wa taala ni, kita ni mesti ada dua sayap untuk terbang menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sayap yang pertama adalah khauf, dan sayap yang kedua adalah ar-raja. Berutah kita ni seimbang untuk terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama juga kata pengarang kitab yang ketiga ini, al-qunutu min rahmatillah. Ia berputus asa dengan rahmat Allah. Dan orang yang berputus asa ni selalunya adalah orang-orang yang kafir. Kalau orang kafir, kalau sudah kusut, dorang meminum arak, kusut lagi, stres lagi, bankrupt lagi, last apa? Bunuh diri. So apa? Dorang tidak bertuhan. Ada lagi yang orang mempercayai itu rahmat Allah itu ada, Pak. Putus sudah. Macam mana juga dengan kita ni yang beragama Islam, jangan sampai kita ni ada kunut min rahmatillah ni, putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hambaku yang telah membuat kesalahan yang melampau, orang yang banyak dosa, setiap hari sudah membuat dosa, sudah bertahun-tahun indah sembahyang, sudah bertahun-tahun indah membaca Al-Quran, maka ketahuilah wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
janganlah engkau putus daripada rahmat Allah. Kerana rahmat Allah itu Maha Pengampun. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa, semua dosa-dosa setiap hambanya ini. Maka kita ni ada masih peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan ar-raja tadi. Ar-raja ini adalah harapan. Sebab itu untuk menuju ridha Allah, lagi sekali kita ni mesti ada dua sayap, iaitu sayap khauf dan sayap ar-raja. Dan kalau ia mementingkan sayap ar-raja saja, ia berharap saja, berharap keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah penyakit ini. Penyakit apa? Penyakit merasa aman untuk berbuat maksiat. Sebab ia memegang satu sayap saja, sayap harapan, ar-raja. Dan kalau ia memegang sayap khauf saja, menghadapankan khaufnya saja, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul untuk berputus asa dengan rahmat Allah. Ia beribadah, banyak zikirnya, nak kena terima ni oleh Allah, nak kena terima ni ya Allah, dosaku banyak ya Allah, ni Allah nak kena terima ni. Timbul bisikan hati di dalam hatinya, dan sehingga membawa ia berputus asa dengan rahmat Allah. Dan ada masanya untuk kita ni mengkehadepankan ar-raja ni. Terutama kita ni memberi nasihat kepada orang-orang yang bermaksiat untuk berdakwah. Kita ni mesti kehadapankan ar-raja ni dulu. Kita ni ceritakan bahawa rahmat Allah itu luas, pengampunan Allah itu untuk semua hambanya. Kita ni ceritakan kepada orang-orang yang telah membuat maksiat siang dan malam. Ada kalanya kita ni mengkedepankan ar-raja ni. Dan untuk diri kita ni, dua-dua ni mesti seimbang. Jangan ada barat, jangan ada yang ringan. Dua-dua 50-50. Khauf sama raja, seimbang, untuk kita ni sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah maksiat hati. Yang keempat adalah at-takabbur. At-takabbur ala ibadillahi ta'ala. At-takabbur. Takabbur ini adalah sombong. Kalau dalam bahasa Melayunya, sombong, angkuh, ego. Terhadap siapa? Terhadap hamba Allah, terhadap manusia, terhadap makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Dan bahayanya takabbur ini, kalau kita ni sudah membuat amalan kita ni atau banyak amal soleh kita ni, amal soleh. Dan kalau ada takabbur di dalam hati kita ni tu, melatup saja macam tu, hilang, boleh merosakkan amalan kita ni. Hilang macam tu saja. Sebab kita ni merasa sombong, kita ni merasa angkuh kepada hamba Allah. Melatup, hilang saja macam tu. Sebab ada hadis baginda Rasulullah SAW membagi tahu macam mana sombong ini. Sombong ini al-kibr batrul haq wa ghamtun nas.
kibir ni, takabbur ni menafikan semua kebenaran. Inda ia akan menerima semua kebenaran itu. Dan wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Orang menasihati ke dia yang benarnya, cuba tak kau sembahyang, cuba tak pakaianmu tu, kau siapa akan menegur aku? Nah, padahal kebenaran yang akan disampaikan itu. Satu timbul kau siapa menegur aku? Alam kau tahu aku siapa? Aku orang pasar di kawasan ini. Aku. Dan penyakit aku ni adalah penyakit yang pertama, maksiat yang pertama, penyakit takabbur. Dan penyakit takabbur ni, indah kira orang yang berilmu kah, orang yang berakhlak kah, orang yang masyhur kah, kalau ada takabbur saja di dalam hatinya, batal semuanya. Sampai syurga sendiri. Di dalam syurga pun ada orang sebesar biji sawi, ada di dalam hatinya takabbur ni, maka ia tidak akan mencium bau syurga, tidak akan masuk di dalam syurga nanti. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk ke dalam syurga barang siapa di dalam hatinya mempunyai sebesar biji sawi daripada kesombongan. Biji sawi damit saja. Seperti siapa? Seperti syaitan. Syaitan seorang yang alim, seorang ahli ibadah, makhluk Allah yang ahli ibadah, makhluk Allah yang alim. Akan tetapi disebabkan kesombongannya, ia telah dihukum untuk turun ke bumi, dikeluarkan daripada syurga. Maka penyakit aku ni ataupun anana, dalam bahasa Arabnya anana, ana. Penyakit aku ni ada 3 orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seorang adalah Fir'aun. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Sombongnya. Dan yang kedua adalah Qarun. Sebab apa di dalam Al-Quran kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun apa? Sesungguhnya semua hartaku ni, apa yang diberikan ni, disebabkan aku, ilmuku yang ada dalam diriku ni. Sebab aku pandai, katanya. Sebab aku kaya, katanya. Merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang-orang yang lain. Ini kibir. Batrul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Dan yang ketiga adalah syaitan. Ana khairun minhu, kata syaitan. Aku lebih baik daripada ia. Khalaqtani minan nar, khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api dan Nabi Adam diciptakan daripada tanah.
aku lebih mulia. Maka syaitan indah akan mau bersujud kepada Nabi Adam. Maka jangan kita ni menjadi orang yang keempat. Ada 3 makhluk Allah sudah. Jangan kita ni menjadi orang yang keempat, yang bersifat takabbur, sombong ni. Kata Sayyidina Ali rahimahullah wa karamallahu wajhah, macam mana kita ni untuk menghilangkan rasa sombong ni dalam hati kita ni. Kita ni bayangkan, kata Sayyidina Ali, macam mana seseorang manusia itu merasa dirinya sombong, sedangkan manusia ini tercipta daripada sesuatu yang menjijikkan. Tercipta daripada sesuatu yang menjijikkan, iaitu air mani. Dan mati pun akan menjadi sesuatu yang menjijikkan, iaitu mayat, menjadi bangkai yang akan dimakan oleh ulat-ulat nanti. Macam mana boleh manusia ni akan menjadi sombong? Dan di antara, di dalam kehidupannya atau daripada ciptaannya sampai ia mati, sepanjang ia hidup itu membawa najis di dalam parutnya. Ia membawa najis. Macam mana boleh manusia ini sombong? Maka kita ni fikirkan, banal jua. Kita ni tercipta daripada air mani, sesuatu yang menjijikkan. Apa yang kita ni akan banggakan? La ilaha illallah. Maka jangan pandang di dunia ni kita ni bergelar yang berhormat. Ada pengurusi membaca yang mulia Datu sekian sekian sekian. Salah tu, yang berhormat. Mesti ditukar tu, yang berhormat, baru lurus. Nanti kalau mati sama saja almarhum. Semua kita ni almarhum. Maka jangan kita ni pentingkan. Kalau di dalam pentas, kalau orang membuat persembahan atas pentas, seorang naik, nanti turun lagi. Seorang naik, nanti turun lagi. Seorang naik, nanti turun lagi. Macam mana tujuan dalam dunia? Dunia kadang ada orang naik, last misi ia turun. Indah selamanya berada di atas. Ingat. Jadinya kalau sudah kita ni sudah berada di bawah, baru kita ni sadar. Baru kita ni sadar kita ni itu dulu sombong, berada di atas, mendongak ke langit. Sedangkan kita ni indah sadar kaki kita ni memijak arah tanah. Ada kisah di Hadramaut, ada alim ulama yang telah mentes, membagi ikhtibar, membagi exam arah anaknya. Wahai anakku, cuba kau cari di luar sana orang yang paling hina. Kau cari di pasar kah, kau cari di mana-mana, di padang kah, di padang pasir kah, kau cari orang yang paling hina di sisimu. Maka seorang anak ni pun sami'na wa ta'na arah bapaknya, keluar mencari orang yang paling hina. Dan terjumpa orang yang tua, yang sudah berjalannya perlahan dan lagi cakah. Terjumpa orang tua, ni yang sebabkan aku aku masih sehatnya, jalanku ni yang orang yang hina ni.
tu kan dibawanya berita ani balik ke rumah, dan sebelum balik ke rumah ani terfikir ya, orang tua ani katanya sudah lama hidup, boleh jadi orang tua tu lebih banyak amalannya daripada aku. Boleh jadi orang yang tua ani sudah menjadi wali Allah daripada aku. Maka ia merasa dirinya hina, seorang anak ani tadi. Maka carinya lagi, keluarnya lagi. Siapa lagi ya? Kan dicariannya. Jumpai orang muda. Ini nih orang muda ni. Satu timbul tiap arah hatinya lagi. Orang muda ni belum je batah hidup di dunia. Aku ni batah sudah hidup di dunia. Sudah banyak maksiat yang ku buat. Ya ni alum lagi banyak buat maksiat ni. Orang muda ni. Aku banyak sudah. Maka ia cari. Siapa lagi ya? Dia dapat last terjumpa seekor anjing. Maka ia mikirkan, ni nah last dah ni. Ini makhluk yang paling hina ni, anjing. Sudah najis mughalazah, najis di antara najis yang berat. Ini makhluk yang paling hina ni katanya. Lepas satu timbul arah fikirannya, nanti di hari kiamat semua makhluk ani, terutama binatang ani, akan menjadi turab, akan menjadi tanah. Indah akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Sebab itu orang kafir melihat apabila semua binatang-binatang ani menjadi tanah. Sebab itu dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turaba. Sanggup orang kafir ini untuk akan menjadi tanah, sebab takut untuk merasa api neraka itu, bahangnya api neraka itu. Sanggup orang akan menjadi tanah ini. Ya laitani kuntu turaba. Mau indah mau akan dipersoalkan nanti. Sebab itu di dunia ini, kalau kan buat amal soleh, buat banyak. Ada orang melarang. Kamu kan buat apakah. Akan tapi ingat di hari kiamat nanti, ingati apa nasib kita ni nanti. La ilaha illallah. Maka seorang anak tadi itu balik arah bapanya. Wahai bapakku, aku tidak jumpa orang yang paling hina kecuali diriku. Aku yang paling hina ni. Maka seorang bapa tadi itu pun, seorang ulama bapa ni mengatakan, wahai anakku, kau sudah najah, kau sudah pas arah exam ni. Maka diberikan untuk berdakwah, keluar takutnya. Sebabkan kau indah merasa dirimu lebih mulia daripada yang lain. Maka dalam kisah-kisah macam ni pun mengajar kita ni supaya indah sombong kepada orang lain, merasakan diri kita ni itu paling hina. At-takabbur. Kita ni sudah mengetahui takabbur ni macam mana masukkannya, macam mana bisikannya. Ini adalah maksiat yang keempat yang disebutkan oleh pengarang kitab. Famin ma'asil qalbi, yang kelima adalah ar-riya. Dan yang keenam adalah al-ujub bi ta'atillah. Ar-riya, seperti mana yang kita ni sudah balik-balik sebut. Ar-riya ni.
Ar-riya ni adalah kita ni membuat sesuatu perkara itu kerana manusia, kerana inginkan pandangan manusia, bukan pandangan Allah. Yang nama lawannya daripada riya ni adalah al-ikhlas. Ikhlas. Kita ni buat sesuatu amalan itu semata-mata kerana Allah. Dan ar-riya ni semata-mata untuk pandangan manusia. Dan kalau al-ujub, kita ni mengharapkan pandangan mata kita ni diri sendiri. Maksudnya kita ni merasa diri kita ni itu lebih besar daripada yang lain, berbangga dengan apa yang kita ni telah buat ketaatan kepada Allah. Kita ni bahaskan ar-riya dulu. Ar-riya mengharapkan pandangan manusia daripada pandangan Allah. Dan ia berkait sama al-ujub. Dan al-ujub ni berbangga diri. Indah merasa riya, mengharapkan pandangan manusia, akan tetapi ia merasa bangga diri dengan ketaatan yang telah ia buat. Contohnya, pada pukul 7 pagi ataupun 8 pagi ia ke masjid. Ia ke masjid sembahyang duha. Sembahyangnya duha sebanyak 12 kali. 12 kali ia sembahyang duha. Lepas saya sembahyang duha, timbul arah rasa dirinya tu, Masya Allah jawapannya 12 rakaat ku harian ni. Nah, Masya Allah kan tu aku tu. Ia berbisikkan arah hatinya tu, bangga dengan ia punya ibadah tu. Indah mustahil ada di dalam hati kita ni macam tu. Kami first time mengetahui ujub ni macam mana semasa kami ada ijtima' ataupun meeting. Kan kalau di dalam seminggu sekali atau kami ada ijtima' ataupun meeting di dalam bilik, meeting sama musyrif. Maksudnya untuk penambahbaikan, untuk berdakwah kah, macam mana. Apa ada apa masalah kah. Satu musyrif kami ni membagi tahu, katanya ketua musyrif ni ketua bilik. Katanya kalau kita ni punya peraturannya, tertib kita ni tidur pukul 11-nya. Kita ni mesti taat, kita ni punya peraturan tidur pukul 11. Boleh beribadahnya tengah malam pukul 12, pukul 1. Tapi jangan merasa ujub, katanya. Sebab kamu sembahyang dan orang masih tidur, kamu merasa aku beribadah, orang tidur tu pulang. Astaghfirullahalazim. Ini yang katanya bahaya ninya, ujub aninya. Ya, kebaikan dengan ketaatan Allah ia buat. Akan tetapi masalahnya tu apa nah? Bangga diri tu, arah hatinya tu. Ini mustahil timbul arah setiap diri kita ni ada, mesti ada. Jadi macam mana kita ni kan menapis bangga diri ani? Kita ni mesti melazimi astaghfirullah. Kalau ada di dalam hati kita ni ada rasa bangga diri tu, cepat-cepat kita ni astaghfirullahalazim. Maka balikkanlah segala perbuatan amalan kita ni atau segala ketaatan itu. Kita ni tidak akan membuat segala amalan ketaatan ini kecuali dengan taufiknya Allah. Kita ni sandarkan balik arah Allah. Ya Allah, kalau bukan kerana-Mu ya Allah, kalau bukan kerana taufik-Mu ya Allah, aku tidak akan mampu membuat sembahyang duha 12 rakaat ini ya Allah. Tani balikkan. Jangan biarkan nafsu kita ni atau mengarah kepada keburukan, amaratul bisu atau. Terus pangkah.
Sandarkan ia semuanya tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penyakit ujub, merasa bangga diri. Dan di antara penyakit hati adalah al-hasad wal hikd. Al-hasad ada di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Falaq. Untuk kita ni berlindung daripada kejahatan orang yang membuat hasad ni, hasad dengki ni. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ni minta lindung kepada Allah supaya dihindari daripada kejahatan hasad ni kalau ia berlaku hasad. Kita ni mesti tahu apa dia hasad ni. Hasad ni adalah kita ni merasakan arah hati kita ni atu mengharapkan seseorang atu supaya dihilangkan dia punya nikmatnya. Merasa hasad dengki, iri hati. Sama juga dengan al-hikd, al-hiqd terhadap hamba Allah. Contohnya, ya Allah, mengadu yarah kawannya. Si anu atunya barat hatiku, barat rasa hatiku. So kenapa? Rumahnya basarnya, keritanya basar, semua basar. Sakit hatiku hanya. Mengapa itu? Ini yang penyakit hasad itu. Antara permulaan penyakit hasad. Kita ni mengharapkan seseorang itu nikmatnya itu dihilangkan. Dan lepas itu timbul dia al-hikd, merasa dengki, kan membalas dendam dia. Kan membalas dendam. Lepas itu kan berjumpa bomah dia. Ini yang bahaya juga. Kawannya ini sudah famous sudah. Sakit hatinya. Kenapa peluang ia famous ni? Dia puas hati. Maka ia akan cari usaha untuk menjatuhkan kawannya ni. Ini penyakit hasad. Kalau penyakit hasad ini, kita ni mesti untuk mengobatinya adalah dengan cara untuk mendoakan seseorang itu. Contohnya seseorang, kawan kita ni, kita ni sudah kahwin, belum ada anak. Ini contoh saja, contoh. Kita ni sudah kahwin, ada anak sudah. Kawan kita ni kahwin semula. Kawan kita ni kahwin, ada anak sudah. Apa satu, kita ni sudah kahwin tapi belum ada anak. Lepas satu, kawan kita ni atau menjemput majlis akikahnya. Jangan kita ninda hadir, maksudnya malas takwihnya. Dangkiku kan ia tuhnya. Hadir arah majlisnya. Dan terus doakan arahnya. Mudah-mudahan zuriatmu ini daripada zuriat yang soleh dan solehah. Didoakan. Mudah-mudahan diberikan rezeki kepadamu. Doakan. Cuba kita ni buat. Kalau timbul rasa hasad atau kita ni agak arahnya, kita ni doakan. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Ini yang orang mengkikis hasad dia dalam hati kita ni tu, perlahan-perlahan. Dan di antaranya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad
innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penyakit hasad ini adalah seperti memakan segala amal soleh kita ni, hasanat, perbuatan yang baik. Kita ni sudah membuat amal soleh banyak-banyak sudah, akan tetapi disebabkan ada hasad di dalam hati kita ni tu, hapus semua, langsai, nada lagi. Ini diantara puncak amal soleh kita ni tu rosak, tercemar. Seperti apa kata baginda Rasulullah SAW? Seperti api yang memakan kayu bakar. Kalau kita ni membakar kayu, kita ni kumpul-kumpulkan sudah kayu bakaran ni, dan kita ni bakar, dan api menjadi basar, dan lastnya menjadi dabu. Dan dabu ni kena tiup oleh angin. Macam mana tu juga dengan amalan kita ni, kena tiup oleh angin. Nada lagi. Sebab itu perlu kita ni mengetahui ia punya ancaman ni, supaya kita ni alert, kita ni berhati-hati. Oh, kalau kita ni ada hasad, sia-sia saya pun buat amalan soleh kan. Maka kita ni mesti alert. Kita ni perhatikan arah otak kita ni. Jangan lintasi arah hati kita ni tu, dan bagi peluang arah syaitan ini untuk membisikkan arah hati kita ni tu untuk bersikap ataupun membuat sesuatu perbuatan hasad ini. Bahaya. Dan makna hasad, kata pengarang kitab, wal makna al-hasad karahiyatun ni'mah 'alal muslim wa istisqaluha. Dan kita ni membenci ke atas nikmat, ke atas seorang muslim, merasa indah senang kepada orang muslim dan merasa barat, seperti mana yang telah kita ni bahaskan tadi, merasa barat. Oh, maka pada hari ini kita ni sudah tahu beberapa maksiat-maksiat hati. Kita ni sudah ada ilmu di dalam fikiran kita ni, dalam hati kita ni. Oh, macam mana rupanya ar-raja ni, macam mana rupanya al-khauf ni, macam mana rupanya penyakit al-ujub ni. Maka lepas ni kita ni alert, berhati-hati setiap langkah kita ni tu, hati kita ni tu. Jangan bagi peluang bisikan itu berada di dalam hati kita ni. Terus banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan jangan juga kita ni mempelajari ilmu ni, ilmu hati ni, untuk menghukum kepada orang lain. Kau ni riak ni, kau makai Rolex riak ni, menunjukkan orang ni. Riak kau ni sembahyang 12 rakaat. Jangan kita ni menghukum orang. Kita ni lihat arah diri kita ni macam mana. Sebab kita ni indah layak untuk menghukum orang. Yang berhak untuk menghukum orang ni siapa nah? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ni akan tahu nasib kita ni di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ni keselamatan di dunia dan di akhirat, membersihkan hati kita ni daripada sifat-sifat mazmumah, dan memberikan kita ni sifat-sifat yang mahmudah. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ini kita ni amalkan, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini kita ni mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kita ni husnul khatimah, yaitu pengakhiran yang baik, sehingga kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ni redha kepada Allah dan Allah redha kepada kita ni.
Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.